فتنتي محيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dari siksa kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Masihid Dajjal. Dalam kita bercakap tentang Dajjal ini, bukan persoalannya berapa banyak kita bercakap tentang Dajjal. Tetapi persoalannya, sejauh mana kita faham tentang Dajjal. Dan bagaimana untuk menyiapkan iman yang sihat dan mampu bertahan seandainya Dajjal benar-benar keluar. Ini bukan untuk menakutkan, tetapi sebagai satu percambahan ilmu. Silakan Dr. Daniel. Terima kasih Tuan Haji, Ustaz, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Rupa-rupanya orang Yahudi pun sedang menantikan Mesias. Adakah itu Dajjal? Jika ada masa Tuan Haji, kita nak bincang juga bab itu. Tapi persoalan haji yang saya rasa nak saya letakkan di atas ialah tentang apa persiapan kita. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim menyebut bahawa antara persiapannya ialah membaca. Ada yang mengatakan menghafaz 10 ayat awalan surah Al-Kahfi. Dan ulama mengatakan sudah pastinya maksud hadis ini bukan sekadar membaca. Alhamdulillahilladzi, ramai orang boleh baca, tapi Dajjal mungkin tersenyum melihat dia membaca. Maka ulama mengatakan maksudnya ialah baca dan faham. Selepas kita baca dan faham, baru kita boleh menghayati, beramal. Ketika itu, Dajjal datang menggoda kita. Kita seolah-olahnya ada penangkis, ada perisai melawan Dajjal. Lantas, 10 ayat yang awal surah Al-Kahfi ada jawapannya. Apa yang perlu kita buat? Tuan Haji, saya nak mohon Ustaz Tirmizi baca Al-Kahfi ayat 1 sampai 4. Boleh Ustaz? InsyaAllah. InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Ayat-ayat tadi dari surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 4, insya-Allah paling kurang menekankan tentang 3 aspek yang saya nak ungkapkan sebagai 3 formula ilahi yang boleh kita kaitkan dengan persiapan menghadapi era Dajjal. Ayat 1 ialah tentang kembali pada Al-Quran, yang mana kata Allah Al-Quran itu lam yaj'al lahu iwaja, tidak ada bengkang-bengkok padanya. Sebab itu di halakah, termasuk hari ini di pentas halakah, kita mengajak diri kita yang kerdil dan tuan-tuan dan puan-puan para penonton yang kita muliakan untuk kembali kepada manual Allah. Manual Allah. Kita beli mesin, kita beli kereta, kita beli kenderaan. Ada kerosakan, nak memperbaiki sesuatu, nak operasi alat tertentu, buka manual. Bagaimana nak operasi hal-hal ini? Sekarang kita nak operasi sebuah kehidupan. Pula tu sebuah kehidupan yang di hadapan kita mungkin ada Dajjal. Fitnah Dajjal.
Ini seolah-olahnya bermusafir di satu lebuh raya yang di hadapan kita ada pelbagai kemalangan, pelbagai tribulasi yang boleh menyebabkan kita sendiri jadi orang malang. Itu fitnah Dajjal di hadapan kita mungkin. Maka nak operasi hidup itu macam mana formulanya? Alhamdulillah. Allah mulakan dengan Alhamdulillah. Syukurlah kamu kepada Allah sebab Allah kurniakan kepada kamu Alkitab yang tidak ada bengkang-bengkok. Bila kita kaji haji, ayat 1 itu, kita terasa di hati bahawa, ya Allah, ya mungkin bermaksud di era Dajjal, di akhir zaman, kehidupan dipenuhi bengkang-bengkok. Oleh sebab kehidupan di akhir zaman dipenuhi bengkang-bengkok, you perlukan satu formula yang tidak bengkang-bengkok. Jika formula itu bengkang-bengkok, maka you bergerak sama dengan benda yang bengkang-bengkok, masing-masing kata, "Oi, lurusnya kita." Padahal sama-sama bengkang-bengkok. You hanya boleh kenal yang bengkang-bengkok jika you lurus. Baru you boleh membuat perbandingan. Maka itulah pentingnya tuan-tuan dan puan-puan, di halakah, termasuk di pentas halakah, kita nak mengajak diri kita kembali pada Quran. Baca dan faham. Jika tuan-tuan dan puan-puan bukan Al-Hafiz, tak apa. Jika dia Al-Hafiz, Allah muliakan beliau, Allah rahmati beliau. Tetapi jika anda bukan Al-Hafiz, jangan bimbang. Yang penting ialah ada Al-Faham. Al-Faham. Faham wahyu. Itu pertama. Yang kedua, Allah kata ialah wa yubasyshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat. Dan Al-Quran ini memberi good tidings, memberi khabar gembira pada siapa? Orang yang beramal soleh. Annalahum ajran hasanah, bahawa bagi mereka ada ajran hasanah, ada ganjaran yang baik-baik sokmo daripada Allah, kemuncaknya syurga, amal soleh. Dan yang ketiga, memberi amaran wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, memberi amaran pada orang yang mengatakan Tuhan ada anak. Artinya penekanannya ialah pada iman yang betul. Tuan-tuan dan puan-puan, itu formula. Kita ambil kutip daripada Al-Kahfi, baru ayat 1 dan 4. Tapi formulanya besar, agung. Iman jaga. Jika ada keraguan, cari ilmu, belajar, bertanya. Gunakan penemuan sains pun tak mengapa untuk kuatkan keyakinan. Iman nombor 1. Yang kedua, iman sahaja tak cukup. Kena ada amali. Amali itu bernama amal soleh. Amal soleh ialah amal mengikut landasan syariat. Dan untuk semua itu berlaku dengan baik, iman mantap dengan baik, amal soleh dengan baik, kena ada ilmu. Ilmu itu mesti berteraskan wahyu Allah, disokong pastinya oleh sunnah. InsyaAllah. Itulah formula Tuan Haji yang kita amat perlukan pada hari ini, insya-Allah. Baik Dr. Daniel, baik, alhamdulillah, terima kasih kepada Dr. Daniel. Dan telah pun dirungkakan sebentar tadi debaran yang dapat kita rasai bahawa kedatangan makhluk ini merupakan makhluk yang bukan memberikan khabar yang gembira, tetapi makhluk ini adalah makhluk yang ditakuti. Persoalannya, apakah Allah kejam kepada kita yang berada di luar daripada Mekah dan Madinah? Apakah persoalan sedemikian boleh kita jawab? Dan persoalan juga, apakah kita sendiri yang berdiri, yang bercakap, yang mendengar dan yang sedang mengikuti persoalan tentang Dajjal ini, tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah kita juga akan selamat, benar-benar selamat apabila berada berdepan dengan Dajjal pada saat dan ketika itu. Terima kasih di atas perhatian anda. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada saat dan ketika. InsyaAllah mudah-mudahan kita telah pun memperoleh sesuatu yang menarik dari perbincangan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam Pentas Halakah.